أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah perkenan daripadanya diberikan ruang dan kesempatan untuk kita meneruskan perbincangan kita. Mudah-mudahan perbincangan kita termasuk dalam perbincangan yang dinaungi dengan rahmat, barakah serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung di muka surat 24, huraian sifat yang ke-9. Ilmu artinya pengetahuan. Sifat ilmun. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Huraian sifat yang ke-9. Ilmu artinya pengetahuan. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat ilmu, artinya pengetahuan dan tidak jahilnya. Firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim, artinya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu yang mengetahui. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala, yang nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan, tidak jahil sekali-kali. Dan bagi ilmu itu satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim, artinya berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu mengetahui dengan sungguhnya, dan mengetahuinya segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya, dan mengetahui perkara yang harus itu mengetahuinya akan ada atau tiada atau akan tiada. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, nescaya adalah ia jahil. Maka apabila jahil ia, tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu, kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Dan apabila ia tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Dan iaitu batil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ianya tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafaqah ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran, seperti firman Allah Ta'ala,
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Artinya, adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada ia di dalam bumi ini, hingga akhir ayat. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu, ianya tidak jahil. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyambung perbincangan kita masih lagi dalam huraian sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk kepada sifat yang ke-9. Sifat ini disebut sifat ilmun. Makna kalau kita terjemah maha mengetahui, iaitu yang kita biasa guna lah. Dalam kitab kita ni dia kata pengetahuan, sama itu. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Ini sering kita ulang. Tiap-tiap kali mula tajuk mesti dia akan sebut wajib pada syarak. Apa dia wajib pada syarak? Ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Benda yang diberi pahala pada pelakunya dan diberi dosa pada yang meninggalkannya. Diazab pada yang meninggalkannya. Jadi wajib pada syarak mesti kejap. Mesti tahu beza wajib syarak, wajib akal, wajib adat tu. Itu duduk ulang tu. Supaya kita benar-benar faham, wajib pada syarak adalah benda yang melibatkan pahala, melibatkan dosa, melibatkan nikmat, melibatkan azab, dan mungkin juga melibatkan kukuh atau tak kukuhnya akidah kita. Sebab berkait dengan pengajian tauhid. Baik. Wajib itu atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Ini pun sering saya ulang. Mukallaf ada dua syarat. Yang pertama aqilun, yang kedua balighun. Nak disebut mukallaf, orang yang berakal dan orang yang cukup umur. Mukallaf apa? Mukallaf orang yang menerima taklif. Senang cerita, orang yang akan memikul sendiri apa yang dia buat. Mana ada dua syarat, aqilun, balighun. Baik, apa benda yang dia wajib tahu? Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat ilmun, artinya pengetahuan dan tidak jahilnya. Wajib kena i'tiqad, kena tahu secara jazam, putus dalam hati kita. Tidak ada ganggu gugat, tidak ada goyang-goyang lagi. Tanam terus, pasak terus dalam hati kita ini tentang apa? Wajib ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat yang dinamakan sifat ilmu. Sifat ilmu. Ilmu mana? Maha mengetahui. Mesti ada sifat ini pada Allah Ta'ala. Kalau zat tu nak dinamakan sebagai Tuhan, maka sifat ilmu wajib ada pada dia. Kalau tak ada ilmu, maka dia panggil jahil. Bila jahil, akan ternafi banyak perkara. Ternafinya kudrah, ternafinya iradah, ternafinya qiyamuhu binafsih. Banyak ternafi tu. Sebab apa? Sebab dia jahil. Bila jahil makna dia tak tahu. Bila dia tak tahu, ada kehendak tak dia nak buat? Tak ada kehendak, sebab dia pun tak tahu. Dia sendiri tak tahu apa benda yang dia nak buat, macam mana dia nak buat. Maka ternafi pula kudrah. Dan dia pula ternafi qiyamuhu binafsih. Bila seseorang itu tak tahu, makna dia ni lemah. Bila dia lemah, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia ternafi habis. 3-4 sifat lain ternafi habis apabila tidak adanya sifat ilmu pada Allah. Sebab itu wajib kita sandarkan ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mula-mula tanam dulu dalam hati kita. Bahawasanya sifat ilmu wajib ada pada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu
Alim, Maha mengetahui. Allah ni dalam menceritakan sifat dia, kalau kita perhatikan kepada Asmaul Husna, Allah banyak menggunakan sirah yang menunjukkan sehabis, sirah mubalaghah. Maknanya sehabis, kalau kata ilmu tu sehabis alim. Jadi beza. Kalau kita ni orang alim, kita panggil alimun. Ain alif lam mim. Alimun. Alimun daripada isim fa'il. Maknanya dia ni orang yang mengetahui. Betul, orang alim kita panggil tu, kita panggil alimun. Kalau dia ni bersangatan alim, kita panggil dia allamah. Kalau bagi orang. Tapi bagi Allah, dia tak guna alimun, dia tak guna allamatun, tapi dia guna alimun. Alimun ni sirah mubalaghah, makna menghabisi. Segala bentuk kealiman itu milik Allah, tidak ada yang boleh. Kita tak boleh pakai alim. Sebab apa? Sebab kita ni alim macam mana, hebat macam mana pun ilmu kita ni, tinggi melangut macam mana pun, kita tidak akan menguasai semua perkara. Kita tidak akan menguasai semua perkara. Dia tak payah kata banyak perkara, dalam cabang ilmu tu sendiri pun tak boleh kuasai dah. Kalau kata dalam cabang agama sendiri, adanya fiqh, adanya tauhid, adanya tasawuf. Orang yang alim dalam bidang fiqh, bersangat alim sehingga boleh keluar hukum satu-satu, detail dalam kepala. Iqna' Fathul Mu'in tu hafal penuh dalam kepala. Tapi adakah dia boleh menguraikan bab tauhid sama macam dia hurai bab fiqh? Jawabnya tak boleh juga. Itu dalam cabang yang sama tu kita kata cabang ilmu agama. Kalau katalah dia ni alim, katakan imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali sebagainya. Alim hadisnya, alim tafsirnya, alim fiqhnya, alim tauhidnya, alim tasawufnya, alim amalannya banyak. Tapi kalau tanya ilmu lain, dia boleh hurai tak? Pernah dengar Imam Syafi'i ke cerita pasal ilmu sains ke, geografi ke, atau tiba-tiba keluar ilmu kimia ke, fizik ke? Tak ada juga. Padahal itu sehabis sampai tahap mustahil mutlak dah tu. Maknanya habis alim tadi. Tapi dia alim dalam cabang dia je. Dalam cabang dia tak boleh pergi lain juga. Sama kita kata kedudukan yang ada pada hari ni. Orang naik daripada doktor pergi profesor madya, pergi profesor, pergi sampai atas sekali profesor diraja. Profesor diraja ni profesor kepada segala profesor. Kalau bahasa kita Melayu kata bapak profesor lah. Tapi tanya dia, kalau dia bidang ilmu linguistik, ilmu bahasa je yang dia pakar, dia tak boleh bagi ulasan benda lain. Sebab itu kita tak boleh pakai alim. Itu satu. Yang kedua, kita juga tak boleh pakai alim kalau seandainya adalah manusia ini yang menguasai semua sekali ilmu atas muka bumi. Semua sekali ilmu yang ada di atas muka bumi. Mana ilmu agama pun dia lah, ilmu sains, matematik, fizik, bio pun dia lah. Segala ilmu lah. Bab ilmu masakan pun dia lagi. Ilmu baiki kereta, baiki aircon, buat rumah pun dia lagi. Hebat sungguh dia ni. Andai kata ada. Pun tak boleh pakai alim juga. Kenapa? Sebab dia hanya mengetahui pada perkara yang wujud dan zahir sahaja. Benda yang boleh dirujuk, benda yang boleh dikaji. Maka dia tetap juga tak layak untuk pakai alim. Itu satu bab. Okey, baik. Jadi Allah ini, makna cabangan ilmu Allah ini dia tidak bercabang. Dia satu sifat yang bersandar kepada, yang diletakkan atau yang bersandar kepada zat Allah Ta'ala secara qidam. Maknanya secara sedia kala lagi telah ada sifat ilmu pada Allah Ta'ala, berbeza dengan ilmunya makhluk. Ilmu makhluk ni alim macam mana pun kita, tak ada orang lahir-lahir terus alim, ataupun dalam perut tu dah alim dah. Ketika mengandung tu umur 8 bulan, dalam perut dah alim 4 mazhab. Ada tak gitu? Tak ada. Ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang diperolehi melalui satu proses tertentu yang kita sebut sebagai belajar. Dia mesti melalui satu proses. Mana dia nak jadi pakar dalam bidang matematik, dia bermula dengan belajar dulu nombor bulat. 0, 1, 2, 3.
Mana hebat macam mana pun dia mesti mula dengan situ juga. Kadang-kadang hak hebat tu kalau cek waktu kanak-kanak kira 1, 2, 3 potong langgang. Tapi dia belajar. Dia melalui satu proses, maka dia mencapai satu tahap. Itu keilmuan bagi manusia. Tapi bagi Allah, dia bukan melalui satu proses yang disandarkan, tetapi dia adalah satu sifat yang mutlak ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab itu ilmu manusia ini terbatas hanya kepada perkara wujud, hanya kepada perkara zahir yang boleh dikaji sahaja. Itu pun banyak salah kadang-kadang. Ada dah zahir, mata dah, buat kajian pun banyak lagi salah kadang-kadang. Ilmu manusia terbatas sebab kita melalui proses. Tapi bagi Allah ilmu itu bukan satu proses, tetapi satu sifat yang memang ada pada zat dia pada sedia kala. Sebab itu dia tidak ada limitasi dalam ilmunya Allah Ta'ala. Mana perkara yang belum, perkara yang lepas, perkara yang sedang, perkara yang nampak, perkara yang tak nampak, perkara yang diketahui, perkara tidak diketahui, semuanya berada di bawah ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia sifat mutlak yang ada pada zat. Itu bezanya Allah dengan kita. Itu kata pengarang rahimahullah. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Apa? Maknanya satu sifat yang memang dah ada sedia kala pada zat Allah. Bukan sifat yang mendatang, yang menumpang sahaja melalui proses-proses yang tertentu. Itu bezanya ilmu Allah dengan ilmunya kita. Yang nyatalah segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus itu dengan ilmu, yakni dengan pengetahuan, tidak jahil sekali-kali. Maka nyata segala-gala bagi Allah. Ini wajib kau mustahil ke harus. Senang cerita, apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, sama ada terzahir secara wujud ataupun tidak, semuanya berada di bawah ilmunya Allah. Semua berada di bawah ilmunya Allah. Sebab itulah kalau kita memohon sesuatu kepada Allah. Kadang-kadang yang kita mohon itu benda A, tetapi yang dapat ke kita benda B. Kadang-kadang kita mohon A, yang A tak dapat, B pun tak dapat, F sana baru dapat. Sebab apa? Allah lebih mengetahui daripada kita. Kita ni, mana kita hanya mengetahui pada perkara wujud saya sebut tadi. Jadi kalau sesuatu yang kita nak minta kepada Allah ini perkara belum wujud. Jadi kita nak minta, ada orang dia minta kaya, ada orang dia minta nak jawatan, ada orang nak lepas habis graduate nak kerja sebagainya. Kadang sampai bertahun tak dapat kerja. Ada orang nak pangkat, ada orang nak itu. Ada yang diberikan Allah, tapi ada yang tidak diberikan Allah. Sebab Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang minta kaya sampai ke sudah tak kaya-kaya. Yang dapat kaya dalam tin itu pun bayar RM4.5. Dapatlah ke kita. Sifat kaya Allah tak bagi. Sebab Allah Maha mengetahui. Mungkin kalau Allah bagi kaya kepada kita, mana kita waktu kita kurang kaya ni, bila cerita tengok orang kaya, untung dia ni orang kaya. Kalau lah aku kaya macam ni juga, banyak aku boleh buat amal ibadah ni. Banyak boleh sedekah, banyak boleh tolong. Tengok masjid, Allah, hai sedih. Tengok masjid setengah-setengah. Kalau aku kaya, aku tolong masjid ni. Waktu miskin, waktu kaya belum tentu. Waktu kaya belum tentu. Kita sendiri pun tak tahu apa akan jadi pada kita kalau seandainya kita kaya. Jadi Allah ni dia tahu. Sebab itu, okey, orang ni aku nak pilih dia ni keadaannya begini. Sebab kalau aku bagi begini, maka dia ni akan jadi lain. Jadi Allah tak beri. Tapi dalam kekayaan, dalam kita minta kaya tadi, Allah tak beri kaya kepada kita secara kemewahan harta, tapi mungkin Allah kurniakan kekayaan sudut lain. Allah kurniakan kekayaan sudut lain. Sudut mana? Mungkin kita tak banyak harta,
tetapi kita bermurah dalam bab bersedekah. Kaya juga. Mungkin kita murah dalam memberikan pertolongan dan bantuan, menghulurkan tenaga. Kaya juga. Mana Allah lebih mengetahui. Betullah kita apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh putus asa sama sekali apabila permohonan kita itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab tidak ada permohonan yang tidak diterima oleh Allah. Tak ada satu pun permohonan manusia ini yang ditolak oleh Allah. Semua Allah terima. Sebab Allah sendiri sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku akan beri, kata Allah. Cuma kadang-kadang pemberian itu Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Lebih tahu apa yang kita perlukan. Kita ni nak kepada kehendak, tapi kadang-kadang dalam membesarkan kehendak kita mengabaikan keperluan. Sedangkan antara kehendak dengan keperluan itu yang lebih utama. Jadi Allah dia tahu. Dia ni kalau bagi dia ni tak boleh. Tapi dia ni sebenarnya hakikat dia, walaupun dia minta benda ni, dia ni nak pada benda ni sebenarnya. Jadi Allah bagi cara lain. Itu datang semua tu kerana Allah Maha mengetahui. Kalau Allah hanya mengetahui sebagaimana proses manusia, tingkat demi tingkat melalui proses pembelajaran atau sebagainya, ataupun Allah hanya mengetahui perkara yang sudah zahir atau sudah wujud, maka Allah tak boleh nak memperkenankan doa kita. Sama ada Allah tak perkenan terus, atau apa sahaja kita minta semua dia bagi. Sebab apa? Sebab dia sendiri pun tak tahu apa akan jadi akan datang. Maka apabila berlaku sedemikian, berlakulah kelemahan pada Allah. Bila lemah pada Allah, maka tidak layaklah zat itu dinamakan sebagai Tuhan. Sebab apa? Sifat lemah itu tidak layak sama sekali disandarkan kepada zat yang dinamakan sebagai Tuhan. Dia kena duduk situ. Baik. Jadi dia merangkumi yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dan bagi ilmu itu satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Artinya berlaku mengetahui dan lulusnya mengetahui segala perkara itu pada sedia kala. Mana tanjizi ni lulus. Kalau kita sebut sebelum daripada ni, tanjizi hadis ni lulus nak jalan, nak buat kerja lah. Jadi untuk sifat ilmu ni pada qadim lagi telah pun lulus. Kenapa berlaku seperti itu? Sebabnya Allah mengetahui apa yang akan berlaku. Kita apa yang telah je, apa yang sedang pun kita tak tahu. Apa yang sedang berlaku kita tak tahu. Kita hanya tahu apa yang telah. Itu pun pada sebahagian. Tapi Allah, dia mengetahui apa yang akan berlaku. Sebab itu dalam mengkhabarkan apa nama ni, ilmu-ilmu Allah ini disebutkan kepada kita, satu daripada ilmu Allah itu ialah ilmu mengetahui tentang alam ghaib. Mengetahui tentang alam ghaib. Alam ghaib ada perkara yang tidak dapat dilihat tetapi wujud. Ada perkara yang tidak dapat dilihat tetapi wujud. Mana malaikat, jin, syaitan wujud tapi tak dapat dilihat. Hak kita tengok tu paling-paling pun hak nampak tu namanya hantu. Jin rupa sebenar dia kita tak nampak pun. Yang kita nampak tu jelmaan yang telah, sebab jin dan jin syaitan ini diizinkan oleh Allah untuk mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Kalau nampak lonjong tinggi langok ke atas, terpanggil hantu galak. Nampak besar berbulu macam monyet, terpanggil hantu gaya. Hak kita nampak. Tetapi hakikatnya kita tak nampak, tetapi berada di bawah pengetahuan Allah. Itu satu, benda yang wujud tapi tidak nampak. Yang kedua, perkara yang tidak diketahui langsung kecuali hanya Allah. Contohnya ajal seseorang, hari kiamat. Bila berlaku kiamat kita tak tahu. Cuma Nabi kata hari Jumaat. Hari ni lepas satu hari, selamat dah untuk seminggu. Jumaat depan tak tahu lagi. Tahu cerita lagi macam mana. Jadi Allah tahu, walaupun perkara itu tidak diketahui oleh orang lain.
Ada perkara yang tersimpan dan tersembunyi daripada penglihatan, juga berada di bawah pengetahuan Allah. Contoh, bahan-bahan galian yang tersembunyi. Yang dalam tanah kita panggil apa? Logam, timah, ataupun mungkin perak, minyak, gas, petroleum dan sebagainya tu. Itu semuanya segenap pelosok bumi ni satu persatu diketahui oleh Allah. Dekat sini ada emas, kat sini biji timah. Kita nak boleh ketahui itu satu persatu proses. Kadang-kadang gali sampai beratus kaki dalam, tak jumpa juga komputer kata ada. Itu kita. Tapi Allah mengetahui semua. Maka perkara-perkara ini tidak ada dalam taklukan manusia, tidak ada dalam pengetahuan manusia. Dan kita pun tidak boleh mengetahuinya kecuali perkhabaran yang disampaikan. Kita tahu adanya jin, adanya malaikat ini kerana adanya ayat Al-Quran, adanya hadis yang menceritakan kepada kita. Ceritakan kepada kita. Ada pun orang tahu nampak apa nama ni, mubak orang nampak 9 ekor, 100 ekor, 300 ekor tu. Itu hanya satu pandangan yang dizahirkan sahaja. Ada kalanya betul, ada kalanya sembang. Ada kalanya dia sendiri pun kena tipu dengan setan. Dia nampak itu, nampak ini. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ni sama ada yang tertanam di perut bumi, sama ada yang belum berlaku lagi dan hanya diketahui oleh dia sahaja, sama ada yang wujud tetapi tidak dapat didapati oleh panca indera. Semuanya berada di bawah takluk ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu jugalah dengan keadaan nasib akhir kita. Nasib akhir kita. Kita ni kesudahan kat mana? Kesudahan yang baik ke? Kesudahan yang buruk ke? Semua Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah, kita je tak tahu kesudahan kita kat mana. Kalau kita tahu kesudahan kita, senang agak-agak sehari nak mati taubat. Kalau kita tahu kesudahan kita nanti neraka, senang atas dunia tak payah buat baik sebab confirm dah neraka. Buat baik macam mana pun confirm neraka. Tak, kita tak tahu. Itu kalau kita apa nama ni, kita kata nasib kita sendiri. Patutnya hal kita tahu. Mana kita ni yang banyak ibadat ke, kurang ibadat ke, banyak buat benda buruk ke apa, patutnya kita kata kita tahulah mana sudah kita. Sebab kita yang buat pun kita tak tahu, di bawah, dia bukan di bawah taklukan kita. Tetapi semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran itu kita dituntut mempertingkat dan memperbaiki. Mempertingkat dan memperbaiki. Sebab semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah tak ada siapa boleh ubah. Tidak ada siapa pun boleh mengubah. Tapi kalau Allah sendiri yang nak mengubah, boleh tak? Boleh. Hak dia. Cuma etika kita, qada dan qadar kita tak ada mengubah lah. Tapi kalau Allah yang nak mengubah, hak dia. Sebab dia maha mengetahui. Dia tengok usaha kita, dia tengok apa itu ini yang kita buat segala macam. Maka Allah pusingkan. Boleh, hak bagi dia. Itu hak bagi dia. Tapi pada di sisi kita, setiap ketetapan dan ketentuan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berlaku atas sifat ilmu. Kalau tidak ada ilmu ini bagi Allah, bagaimana Allah nak menetapkan qada dan qadar kita? Allah pun tak tahu ujung sudah jatuh kita ni macam mana. Allah pun tak tahu nak mengatur kita ni macam mana. Nak buat manusia ni pesen mana, nak buat binatang pesen mana. Tak ada ilmu bagi Allah. Oh, jenuh tuan-tuan. Silat-silat kita ni 1400 jenis pesen nanti keluar. Ada kepala kambing, tubuh kuda lah nanti garang. Tapi manusia. Ada muka manusia, kaki manusia, tubuh macam lembu. Oh, rupanya binatang ke manusia. Sudah. Letih lah kita. Maknanya JPN nanti pening. Mana satu nama orang, mana satu nama binatang. Mana Allah dia buat cantik dah. Bagi manusia, keadaannya berdiri dengan 2 kaki. Tangannya boleh buat kerja, boleh digunakan untuk itu dan ini. Keperluan matanya sebatas ini, tidak boleh lebih daripada batas ini. Sebab tidak ada keperluan bagi manusia. Telinganya sebatas ini, tidak boleh lebih daripada itu, kerana tidak ada keperluan bagi manusia. Binatang pula ada hak pesen 2 kaki, ada hak pesen 4 kaki. Ada hak pesen 2 kaki, tapi tangan tu pun macam ala-ala kaki juga. Sebab ada bagi manfaat bagi mereka masing-masing.
Dan sedikit pun tidak pernah bertukar antara satu sama lain dalam penciptaan makhluk. Kalau kata monyet, monyetlah macam mana pun evolusi yang berlaku, tetap keluar sebagai seekor monyet. Manusia, pusinglah cerita macam mana pun itu ini, bentuk gitu, bentuk gini, macam-macam. Tetap keluar nanti, tetap jadi manusia. Dan manusia itu sendiri, dalam kalangan manusia, kalau kita nak buat bandingan binatang, kita nampak macam sama je. Sama lah binatang tengok kita pun sama je. Tapi kita tengok kita ni, ada 20, 30 orang dalam surau kita ni, ada tak muka sama? Tak ada muka sama pun. Tapi apa yang membezakan kita? Mata sama-sama dua, lubang hidung sama-sama dua, batang hidung sama-sama ada satu, telinga sama-sama ada dua, bentuk muka tak ada seorang pun muka petak, semua wujud. Telinga kita gitu, dagu, tapi muka tu tetap tak sama. Kalau kita ambil ukuran kita muka ni, dengan ukuran diameter radius yang sama pun, tak sebelah, nampak lain. Hatta orang kembar seiras pun tetap akan ada perbezaan dia. Cuma kita muka jalan tengok ni, kita kata sama. Orang kembar seiras, tapi kalau dia duduk sebelah-sebelah, kita boleh nampak lain. Walaupun dia ni kembar seiras. Itulah kebijaksanaan Allah dalam mencipta. Tak pernah berlaku kekeliruan pun. Ada pun yang keluar pada kita cerita-cerita ataupun gambar-gambar yang macam penama ni kambing berkepala manusia dan sebagainya, bukanlah atas kejahilan Allah, tapi atas kebodohan perbuatan kita sendiri. Kita yang pergi buat, maka keluarlah berlaku dua sifat yang berbeza. Alih-alih manusia pergi meniduri binatang dan sebagainya, maka keluar. Itu salah kita, bukan kecelaruan yang ada pada Allah. Allah tidak pernah bercelaru dan tidak akan bercelaru kerana ilmunya adalah mutlak. Jadi kalau kata atas dunia ni lahirlah banyak mana sekalipun kelahiran manusia, nescaya tidak akan ada satu pun persamaan. Sehingga orang buat kajian, kandai katalah manusia ni kembar seirah tadi betul-betul sebiji sungguh. Dari segi hukum fiqh kata, kalau betul-betul sebiji sungguh tak boleh beza, boleh pakai subang seorang untuk membezakan dari segi hukum fiqh. Maksudnya kalau betul-betul lah memang tak boleh beza sungguh, tetap akan ada beza yang tidak akan sama. Apa dia? Ni, cak jari. Cak jari. Pusinglah macam mana pun tak tahu berapa ribu, berapa, bukan ribu lah, juta, tak tinggal sebut dah. Bukan kata trilion ke folion ke milion, lebih pada tu. Tak ada seorang pun mempunyai cap jari yang sama. Itulah bijak, itulah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia mengatur perjalanan yang ada di atas muka bumi. Ini kita panggil dia sebagai sifat mutlak. Dia tidak ada bersandar kepada mana-mana, dia tidak melalui proses apa-apa pun untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi semua perkara ini ni dia panggil berlaku secara tanjizi qadim. Semuanya berlaku lulus pada azal, pada sedia kalanya lagi. Mana asal belum kita ada pun Allah dah mengetahui dah. Saya umur baru masuk 38. Cucu saya nanti pun Allah tahu dah macam mana jari dia, muka dia apa. Walaupun anak saya pun baru dia dah 2, dia 3. Allah Maha mengetahui. Cucu kepada cucu saya kalau sempat belum kiamat pun Allah dah tahu dah macam mana bentuk dia. Sebab apa? Sebab tidak ada limitasi, tidak ada keterbatasan dalam pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna mengetahui akan segala perkara yang wajib itu mengetahui dengan sungguhnya, dan mengetahuinya segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya, dan mengetahui perkara yang harus itu mengetahuinya akan ada atau tiada atau akan tiadanya. Ibarat dia berapa pula, tapi senang apa nama ni, senang cerita kita semua sekali lah. Tentang ada ke, tentang tak ada ke, sementara ada kemudian jadi tak ada ke, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Semua adalah berada di bawah pengetahuan Allah. Itu maksud dia. Sebagai mengetahui yang nyata segala perkara itu dengan ilmu Allah di atas kelakuan bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil dan berpapah. Maksudnya semua benda tadi kita dah sebut tadi tu, benda yang akan, benda yang telah, benda yang ada, benda yang tak ada, benda yang daripada ada pergi kepada tak ada, benda yang daripada tak ada pergi kepada ada ni, semua sekali ni Allah mengetahui secara asal dia. Secara asal, secara kadim, secara sedia kala, tanpa didahului oleh tidak tahu. Kita didahului oleh tidak tahu. Kita didahului oleh tidak tahu. Mana yang nak belajar ilmu matematik, waktu kecil kita tak tahu apa benda. Kemudian masuk umur 3 tahun, 4 tahun orang ajar. Nak menghitung mula dengan 1, 2, 3. Mula-mula. Daripada tak tahu kepada, okey tahu 1 sampai 10. Bila 1 sampai 10 dah tahu. Orang datang 1 campur 1, tak tahu juga. Kemudian diajar jadi tahu campur tolak darab bagi. Dah tahu campur tolak darab bagi. Tanya punca kuasa dengan kuasa. Punca kuasa 2, punca kuasa. Tak tahu juga. Belajar. Naik 1. Naik lagi. Belajar. Jumpa algebra. Tak tahu apa benda. Belajar. Naik lagi. Jumpa logaritma. Tak tahu. Naik lagi. Dalam ilmu matematik. Begitulah dalam ilmu lain. Maknanya kita ni bermula dengan tidak tahu. Sama lah orang rumah. Nak masak kita kata rumah. Apa nama ni. Macam mana lah orang perempuan boleh ingat satu-satu resipi ni. Kita kadang nak buat kari ayam tu jenuh buka internet kat tepi ni. Tak jadi juga. Macam mana dia boleh masak hari-hari satu-satu menu, kejap tukar sweet sour, kejap tukar. Ingat pula tu. Dia bermula, dia pun bukan kata dia tua-tua pandai, dia bermula daripada tak tahu juga. Maknanya proses dia bermula pada tak tahu. Cuma dia tadi oleh kerana sifat bagi wanita ini dengan cara dia, maka Allah beri kelebihan dia mengingat dalam batu. Tapi kalau suruh dia buka enjin kereta, jalan. Cepat pelak pun tak kenal. Kadang naik kereta sampai bergegar-gegar kereta pun tak tahu apa benda. Itu sifat dia. Padahal kita semua ni dia bermula dengan tidak tahu. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Ini dipanggil berpapah. Mana kita naik, belajar, tahu satu benda. Naik, belajar, tahu satu benda. Untuk capai ke muncak dia. Tapi bagi Allah, dia mengetahui secara putus, tidak didahului oleh tidak tahu. Maknanya dia memang confirm, memang tahu terus. Apa yang akan berlaku, apa yang telah dan apa yang sedang berlaku. Wallahu'alam. Ini pada azan dulu. Masuk.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, kita sambung sikit lagi. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir tilik kepada makhluk ini. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, nescaya adalah ia jahil. Maka apabila jahil, ia tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Apabila ia tak mengetahui, tentulah tak pandai. Dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Dan iaitu batil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Itu dalil dia lah. Setelah kita bicara tadi panjang, lihat satu persatu, maka dia kata nak ambil dalil logik akal yang kita nak tanam. Kalaulah Allah ini tidak ada sifat ilmu, nescaya Allah ini jahil. Apabila Allah ini jahil, maka banyak perkara kecacatan yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab orang jahil ni dia tak pandai. Bila dia tak pandai, dia pun tak tahu apa benda yang dia nak, apa benda yang dia tak nak. Nak buat sesuatu, dia pun tak tahu nak pakai acuan mana, nak reka bentuk mana. Maka jawabnya akan bercelarulah. Silap-silap tidak ada makhluk. Sebab dia pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu apa nak dibuat. Maksudnya silap-silap dengan bumi ke, dengan langit ke, dengan manusia, dengan benda, semua tak ada. Sebab dia sendiri pun tak tahu. Tapi terbukti semua makhluk itu wujud secara musyahadah. Manusia kita boleh tengok dengan mata. Apa nama ni, binatang, makhluk-makhluk yang ada datang muka bumi, semuanya kita boleh tengok dengan mata. Hak tak boleh tengok dengan mata, kita boleh tengok dengan apa nama ni, kemajuan ilmu teknologi. Boleh tengok planet Marikhnya macam mana, apa nama Neptunnya macam mana. Macam-macam kita boleh tengok sekarang hari ni. Segala dengan kecanggihan teknologi, semua. Malah kalau kita tengok kepada sistem Bima Galaksi, sistem galaksi ni, macam-macam bentuk lagi ada ke atas ni selain daripada bumi yang kita duduk ni. Jadi semua tu berlaku secara musyahadah. Jadi kalaulah Allah tidak mengetahui, maka siapa yang mengatur selia semua ini? Siapa yang mengatur selia? Jawabnya tak ada orang atur selia. Kalau tak ada orang atur selia, maka yang ada di atas segala galaksi, segala planet-planet, segala bintang-bintang yang ada ini, jawabnya berterabur habis. Tapi tak berterabur, cantik aja berjalan. Masing-masing kullun fi falaki yasbahun. Setiap sesuatu planet ni pergerakannya mengikut orbit masing-masing. Tak pernah lari kecuali kiamat nantilah. Mana bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi itu, yang ni mengelilingi, yang ni mengelilingi. Satu pun tak ada pernah berlanggar. Tak pernah aksiden pun. Kita ambil U-turn pun kadang-kadang aksiden. Dah tengok dah kiri kanan tu, rasa macam tak ada kan? Dah tahu ambil kedegang bahan orang. Mana kita ni lemah. Tapi perjalanan semua ini mesti ada yang kawal. Jadi kalaulah Allah itu bersifat tidak mengetahui, Allah lemah. Bila Allah lemah, lama dah bergegar ke atas sana.
Segala sistem galaksi tu. Kalau kita kata atas dunia ni, mungkinlah kita kata kecil kawalan dia tu. Tetapi ni hak mengawal seluruh planet-planet ni. Kalaulah yang mengawal itu tidak ada ilmu, nescaya akan hancur dan binasalah semua sekali. Tetapi semuanya ada dan semuanya dapat dilihat, bergerak dan beredar mengikut paksi masing-masing. Ini dia panggil secara musyahadah. Dan kita boleh tengok sendiri. Maka bila dah sabit kat situ, maka sabitlah bagi kita, dia kata, kalau begitu kejap di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ianya tidak jahil. Jadi bila gitu, pasak terus dalam hati, tanam terus dalam hati, jazamkan terus dalam hati bahawasanya Allah ini memang maha mengetahui. Kalau dia tak tahu, jahanam habis semua sekali. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Seperti firmanullah Ta'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan barang yang ada ia di dalam bumi. Ini hingga akhir ayat. Barulah kita sambit dengan dalil Al-Quran. Mana kita nak beri faham dulu. Bila faham itu, maka ambil ayat ni pun kita boleh jelas lah. Allah kata, alam tara anna Allah ya'lamu, apakah kamu tidak melihat siapa lagi yang lebih alim, yang lebih mengetahui daripada Allah ini, yang berada di atas langit ataupun di atas muka bumi. Jawabnya tidak ada lah. Tidak ada yang lebih mengetahui. Malah kadang-kadang bab mengetahui ni tuan-tuan, saya suka guna kalau ada pelajar. Kadang-kadang kita terlintas nak sesuatu benda, kita tak cakap pun pada orang. Kita tak cakap pada orang, kita tak ada meminta, kita tak ada berdoa. Terlintas dalam hati. Alih-alih dapat benda tu. Itu salah satu bukti paling nyata sekali. Allah itu maha mengetahui hatta sekecil bisikan hati. Hatta sekecil bisikan hati. Dia sabit dengan sifat sama pula nanti tu. Mana ceritanya, mana tahunya Allah ni sampai kita berbisik dalam hati. Kadang kita sendiri pun tak sedar. Kita pun hanya terlintas aja benda tu. Kalau yang dapat gini, best juga ada terlintas gitu. Alih-alih dapat. Dia nak tunjuk betapa Allah ini maha mengetahui. Kalau tidak, siapa yang beri pada kita? Kalau Allah pun tak tahu. Jawabnya memang tak dapat. Tapi banyak benda yang kita lintas dalam hati kita, tapi dapat. Itu bukti Allah maha mengetahui. Berarti dia kata, sama ada yang berada di langit ke, sama ada yang berada di bumi ke, tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu, ianya tidak jahil. Nyatalah. Bila nyata, maka kita kena i'tiqadkan. Kita kena jazamkan i'tiqad kita, pasakkan sepenuhnya dalam hati kita akan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami apa jua yang boleh memberi manfaat kepada kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman, bangkitkan kami ke syurga bersama orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.